Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Kembali berjumpa dalam pembelajaran online kita pada kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat topik yang berikutnya, iaitu sebatian. Okey, terlebih dahulu kita ingin melihat apa yang dimaksudkan dengan sebatian. Sebatian adalah suatu bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur dan bercantum secara kimia. Contoh bahan ataupun sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan seharian ialah yang pertama ialah air. Air ini adalah sebatian yang terdiri daripada unsur hidrogen dan juga oksigen. Ataupun garam. Garam ialah natrium klorida, sebatian natrium dan juga klorin. Dan contoh yang ketiga ialah gula. Gula adalah sebatian yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. So ketiga-tiga bahan sebenarnya terdiri daripada dua atau lebih unsur yang mana unsur tersebut adalah bercantum secara kimia. Okey, kita nak lihat bagaimanakah sebatian ni boleh terbentuk. Okay, sebatian ni boleh terbentuk melalui pelbagai cara. Yang pertama, ada sesetengah logam dia boleh bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk logam oksida. So dapat kita lihatlah daripada video yang ada di sebelah ini, yang mana dalam video ini sebenarnya adalah serbuk aluminium yang bertindak balas dengan oksigen. So dia akan menghasilkan aluminium oksida. Nampak? Dia terbakar. So ini adalah kaedah yang pertama lah, yang mana logam akan bertindak balas dengan oksigen dan membentuk logam oksida. Tengoklah, kalau dia magnesium dengan oksigen, magnesium oksida. Kalau besi dengan oksigen, dia boleh jadi besi oksida. Kalau kuprum dengan oksigen, kita boleh dapat kuprum oksida. Okay, kaedah yang kedua, dia lagi melibatkan logam-logam yang reaktif. Ada setengah logam ni tak payah gunakan pemanasan. Kalau kita campak je, kita letak je dalam air, logam tersebut akan bertindak balas dengan air untuk menghasilkan sebatian yang bersifat alkali. Contoh logam yang boleh melakukan proses atau tindak balas ini adalah lithium, natrium ataupun kalium. So dalam video yang ada dalam gambar rajah video ni lah, okay, kita letakkan kalium dalam air. So once kita letakkan kalium dalam air, dia terus bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan percikan api, dia akan menghasilkan macam terbakar dalam air tau, tak payah nak bakar pun. So tindak balas kalium dengan air akan menghasilkan kalium hidroksida dan juga akan membebaskan gas hidrogen. So kalium hidroksida adalah bersifat alkali. Kalau kita tambahkan dengan fenolftalein tersebut akan bertukar menjadi merah jambu. Okey, berkenaan dengan alkali dan fenolftalein ini nanti anda akan belajar nantilah pada topik asid dan alkali masa tingkatan 2 nanti. Okay, kaedah yang ketiga pula, kadang-kadang ada setengah bahan kita kena campurkan dan kita kena panaskan baru dia membentuk sebatian baru. Contohnya adalah serbuk besi dan serbuk sulfur akan membentuk besi sulfida bila dipanaskan. Okay, serbuk besi sebenarnya warna macam warna kelabu, sulfur warna kuning. So kalau kita campurkan, dia akan bentuk satu pepejal yang macam kuning kekelabuan, kehitaman macam itulah. Tetapi kalau campuran besi dan sulfur tersebut dipanaskan, besi dengan sulfur akan bercantum secara kimia dan membentuk besi sulfida yang warnanya memang lain, iaitu warna hitam. Okey, baiklah, itulah tadi berkenaan dengan sebatian, iaitu sebatian ini sebenarnya adalah campuran dua atau lebih unsur yang bercantum secara kimia. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas online akan datang. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan jumpa lagi.